Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rahmanur Rahim, kita dapat sambung bacaan kita berkenaan dengan petunjuk daripada Sayyidil Anbiya wal Mursalin ini, kekasih Allah ini. Kita masih berada pada muka surat 278, Pak Mi. Ya, betul, Ustaz. Kita hari itu baca 2 ayat saja. 2 ayat. Hari ini 3. Hari ini kita sambung ayat ke bawah tu. Al-Hafiz Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ikhwan, di bawah bab ini, itu bab larangan melihat perempuan yang bukan mahram tanpa ada sesuatu kepentingan yang dibenarkan oleh syarak. Dan telah kita bincangkan maksud larangan melihat ni apa sebenarnya. Kemudian kita lihat 2 ayat Quran. An-Nawawi bawa ayat itu. Masih di bawah tajuk ini, kita lihat ayat ketiga. An-Nawawi membawa ayat wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Terjemahannya, Allah Ta'ala berfirman, Tuhan mengetahui pandangan mata yang khianat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, iaitu Allah sangat mengetahui tentang kha'inah, tentang pengkhianatan al-a'yun, mata-mata ini. Pandangan-pandangan mata ini Allah Ta'ala tahu. Dia pandang, dalam hati dia niat apa, maka Tuhan tahu itu. Tuhan sangat mengetahui. Jadi Allah Ta'ala melarang tanpa sebab kita duk pergi belek, duk pergi renung. Orang-orang yang tak patut kita buat demikian, kerana Allah Ta'ala tahu bila pandangan mata itu akan tergelincang. Dan wama tukhfi sudur, masa mata melihat, ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, Allah tahu. Jadi satu orang tu boleh kata, saya tak ada apa-apa, saya just tengok saja. Bolehlah kata lagu tu. Tetapi ya, Imam Qurtubi kata, ketika dia sampai pada ayat ayat dalam surah kita baca ni, apa, tentang malaikat yang jaga kita ni, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Imam Qurtubi kata, sungguh dalam hati kita ni hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, siapa pun tidak tahu. Tetapi Allah Ta'ala bagi satu benda pada malaikat ni. Malaikat pun tak tahu hati kita, tapi ada satu benda yang malaikat ada ni. Malaikat ada deria rasa, kata dia. Jadi kalau hati kita ni, kita simpan benda tak elok, tubuh badan kita akan mengeluarkan satu aroma, bau masam, bau busuk. Yang bau tu hidung malaikat, bukan hidung kawan. Kawan nak bau ni tunggu makan petai baru kawan tu bau, sebab dia hidung kita. Tapi malaikat ni dia boleh bau. Dia tak tahu kawan tu ikhlas tak ikhlas, tapi bila dia menulis untuk benda jahat yang dalam hati kawan tu busuk, maka dengan itu malaikat berbisik sama-sama mereka, menyatakan bahawa orang ini ada menyimpan sesuatu yang tak baik. Tapi betul-betul kawan tu simpan apa? Allah yang tahu. Maka Allah menyatakan wama tukhfi sudur, apa yang disembunyikan di dalam
dada-dada manusia. Allah tahu. Jadi masa bila mata itu akan tergelincang, hati itu akan terbawa ke arah yang salah, Allah Ta'ala kata dia sangat mengetahui akan khianat mata. Mata ni dia boleh khianat. Mainan mata. Dia tengok sayang ke, dia tengok dia simpati ke, dia tengok pasal dia menghormati ke, ataupun dia tengok satu macamnya pere. Orang yang pere tu dia tahu. Tapi masalah dia takkanlah dia nak habaq kat perempuan tu, saya tengok awak saya pere tu dah. Memang orang tak kawan dengan dia. Tapi dia akan sembunyi ya. Maka yang itu tak baik. So macam mana kita nak tengok dalam kita Ihya, saya rasa ini pendekatan yang baik. Dalam kita Ihya, Imam Ghazali kata kita pandang manusia, laki-laki pandang perempuan, perempuan pandang laki-laki, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Pendek kata, kita tengok sama-sama kita. Boleh baca? We saw each other. We see, maafkan saya. Saya terlambat, saya tersasul. We see each other, betul Kita tengok sama-sama kita. Saya fikir apa yang Imam Ghazali sebut ini, saya fikir tepat. Dia kata apa? Tapi ini saya tak ambil dalam Ihya, saya ambil dalam Mau'izatul Mu'minin, ringkasan daripada Ihya. Imam Ghazali kata, dia kata ammal ain, dia kata adapun mata, fayahfazuha 'anil nazar ila wajhi man laysa lahu bimuhrin aw ila al-'aurati al-muslim aw an-nazar ila muslim bi'ainil ihtiqar. Saya rasa ini tepat. Imam Ghazali kata adapun mata yang kita kena pelihara dia, yahfazuha, kita kena jaga mata kita ni daripada apa? Daripada nazar, daripada melihat, merenung, ila wajhi man laysa lahu bimuhrim, man laysa lahu bimuhrim, iaitu kita kena elak diri kita daripada melihat satu perempuan yang bukan mahram kita, bimahramin, dia bukan mahram kita, yang kita duk renung tengok dia, itu kita elakkan. Kita pergi jumpa doktor bakmi, kebetulan doktor perempuan. Doktor perempuan bukan pilihan kita, kita redha je lah. Betul apa mak? Kita jumpa doktor perempuan takkan Astaghfirullahalazim. Doktor nak cek dada kita, dia nak tengok kita punya apa, gula kita apa kan, kita duduk suar tangan. Selama duduk suar tangan, mulut kita dah kata Astaghfirullah, Astaghfirullah, la ilaha illallah. Doktor pun lemah dan cuak. Dia pun lemah. Dia kata apa sebab kawan ni? Itu kita tak dapat buat apa. Tetapi Imam Ghazali kata elakkan renung. Renung. Kadang-kadang renung sebab dia segak, ataupun apa-apa yang renungan itu membangkitkan kita punya aura nafsu, menilai dia dengan penilaian yang tidak stabil dan tidak betul. Satu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, kita kena elak daripada apa? Daripada melihat aurat Muslim. Aurat Muslim. Aurat ni ada dua makna kan? Satu, aurat-aurat lah yang menjadi hukum fiqh tu. Atas daripada pusat, bawah daripada lutut, dan orang perempuan ke seluruh diri dia kecuali muka dan tapak tangan dan sedikit bahagian kaki dia, itu yang menjadi perbahasan para ulama. Elakkan lihat aurat. Orang lelaki pun tak boleh pergi tengok aurat orang lelaki. So kita pun orang lelaki depan orang lelaki pun tak boleh lah selak pergi nampak paha. Tak boleh lah selak. Walaupun itu pula jadi perbahasan kan, ni lutut itu aurat ke tidak. Tetapi yang sihatnya ialah apa yang menjadi uruf kita, kita jagalah. Uruf kita ni, pakcik tengok macam kita ni lah kan. Macam kita ni, pertama orang tuduh kita ni Wahabi. Kemudian Wahabi ni kira tak cantik Lepas tu orang nampak pula kita menggah pakai luar pendek, tak mampu.
Dah dapat satu anugerah. Dapat gelaran Wahabi. Minggah pakai lok pendek. Apa aku nak kata? Dan petang kayu basah semua pakai lok pendek. Dan petang duk jogging kan. Semua Riyadhus Salihin semua pakai lok pendek. Duk jogging. Apa kau nanti kata kita? Tengok dah subuh. Pasal subuh tak mau kunut jadi lagu tu dia kata. Sampai tak dapat petunjuk. Jadi apa kita kena buat? Apa yang menjadi uruh manusia ni yang tidaklah melanggar peradaban kita belajar sunnah, kita terpaksa jagalah. Ini nama dia hifzul muru'ah. Kita kena jaga kita punya maruah kita. Jadi apa yang menjadi aurat itu jangan kita, kecuali dalam keadaan yang darurat, itu lain bab. Dan yang ketiga, kata Imam Ghazali, kita kena jaga mata kita daripada apa? Ini bagus. Dia kata kita kena jaga, kita kena fayahfazuha, kita kena pelihara mata kita daripada apa? Iaitu daripada, dia kata an-nazar ilal muslim bi'ainil ihtiqar, melihat seorang muslim dengan pandangan merendahkan dia. Merendahkan dia. Tengok sesuatu benda aib pada diri dia, aib, lepas tu nak ambil itu, nak jatuhkan dia. Pasal tu orang ni, saya kata hari tu, kalau orang tu ada apa, huduh ke sikit, tak cantik ke sikit, jangan renung dia lama. Sebab itu akan jadi apa? Dia start akan jadi percakapan. Jadi saya rasa 3 perkara tu Al-Ghazali kata pelihara daripada melihat wanita, terutama pada lelaki-lelaki, juga kepada wanita jangan merenung sangat. Yang kedua, aurat, laki sama laki, wanita sama wanita, juga laki-laki dan wanita, dan melihat orang dengan aib dan nak merendahkan dia. Saya rasa inilah yang kita boleh kait dengan ayat ini, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala sangat tahu bilakah mata itu akan melakukan pengkhianatan, dan wama tukhfi sudur, dan apa yang ada dalam hati manusia, apa yang disembunyikan. An-Nawawi membawa ayat berikutnya, wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. yakni Allah Ta'ala itu labil mirsad, dia benar-benar awas kita, dia awas kita, dia perhati kita, dia jaga kita, dia kawal kita, supaya lahir apa? Muraqabah. Kita rasa kita diawasi oleh Allah Jalla wa'ala. Baik ikhwatul iman, itu mula-mula sekali Nawawi dia bawa kepada kita surah An-Nur ayat 30. Surah yang ke-24, dia bawa ayat qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Di ujung ayat tu Allah Ta'ala kata zalika azka lahum. Nanti kalau kita balik kita tengok dalam Quran, kita akan jumpa Allah kata zalika azka lahum, iaitu dalam penjagaan mata Allah Ta'ala kata akan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Terutama ayat ni digandingkan dengan ayat perintah laki-laki menjaga mata. Dengan laki-laki menjaga mata, dia tundukkan pandangan dia, dia tak tengok berlebih-lebihan, dia tak merenung berlebih-lebihan. Quran kata zalika azka lahum, itu benar-benar ada pembersihan, tazkiyah pada mata dia, pada hati dia. Imam Ghazali kata pada kita, saya berkenan ini saya ambil, tu antum boleh tengoklah, nak ambil tak ambil terpulang. Al-Ghazali kata, dan juga dalam tafsir Ibnu Kathir dan perkataan para salaf, hubungan mata dengan hati sangat ada hubungannya erat, antara mata dan hati. Al-Hafiz Imam Ibnu Kathir dia muatkan dalam tafsir dia kata para salaf kata apabila Allah nak memuliakan satu orang dengan budi bahasa, dengan pekerti, Tuhan akan pelihara mata dia supaya terjaga hati dia. Seperti mana bila Allah nak bagi pada satu orang tu doa yang mustajab, Tuhan akan pelihara makan minum dia. Ini siapa kata? Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab dia ada doa yang mustajab, maka Nabi pesan pada dia,
Nabi kata jaga makan, jaga minum, nescaya mustajab doa kau. Jangan makan hak orang. Jangan makan hak orang, jangan ambil hak orang. Jangan ambil hak orang, kemudian kita beli makan, lepas tu kita kata pada muka ke orang tu. Jangan ambil hak orang. Jangan ambil. Walaupun RM20 beli KFC, jangan ambil. Kerana itu adalah duit orang. Tapi dah orang tu buat kita bagi sakit hati, itu bab dia. Maka kenapa dalam makan dan minum ni kalau kita boleh jaga, dia ada doa yang mustajab. Jadi kerana itu ikhwan, kalau bersih pandangan seseorang, maka akan bersihlah mata hati seseorang. Ainul basirah. Tapi kalau tidak terjaga pandangan dia, maka makin tak terjaga, makinlah tertutup mata hati dia berhubung dengan Rabbul Alamin. Ikhwan, Al-Hafiz Imam An-Nawawi melanjutkan dalam bab ini dengan hadis yang pertama. Ya, Abang Syarif, boleh? Jadi yang Ustaz kata pandangan tu, maksudnya kita nampak perempuan, fizikal perempuan tu orang bentuk dia depan mata kita. Ya. Jadi kalau dengan orang post gambar, kita tengok gambar dan menurut gambar, adakah sama dengan kita tengok dia Ya. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Baik, pertama sekali saya katakan, kita telah bersetuju Allah Ta'ala suruh kita menundukkan pandangan kita saja. Kemudian larangan kita melihat wanita. Larangan melihat bermakna merenung, renungan, sehingga membangkitkan syahwat, dan wanita itu dinilai dengan syahwat semata-mata. Baik. Adapun kita tengok gambar, dia makam dia rendah sikit. Makam dia rendah. Macam ni, kalau kita kata, bukan kalau kata, memang ulama ada kata, imam kita, Imam Ibnu Katsir ceritakan, ada ulama kata laki-laki tengok wanita adalah haram, dan wanita tengok laki-laki adalah haram kecuali bersebab. Maknanya kalau macam ni, saya macam ni. Saya dan sememangnya saya dulu macam tu. Saya memang dulu saya begitu, ya. Larangan macam tengok wanita, adakah terikat dengan umur? Adakah terikat dengan umur? Okey, baik. Saya selesaikan sikit ni dulu, saya pergi situ. Baik. Ada ulama kata tengok macam ni literal tak boleh. Baik. Kalau kita berpendapat macam tu, bermakna kenapa literal ni tak boleh? Pasal dia ada respon, dia ada perempuan tu nanti bergerak kan, bila dia bergerak, dia lagi mengikat kita punya hati condong. Pasal itu dalam lagu dia kata membakar jiwa asmara. dia membakar kan. Siapa menyanyi lagu tu? Asmara, oh asmara, Fairul Husain. Lagu tu lama. Tak apa, benda baik, apa salahnya? Tak apa. Ada dulu baik. Artinya kalau gambar maka dia turun martabat sikit, dia jadi makruh. Sebab apa? Gambar ni dia tak boleh bagi. Dia cuma kita tengok apa tu, kita geram. Kita duduk lagu tu, tapi dia tak ada respon, gambar tu tak hidup. Kecuali kita lah yang hidup. Kita nak cium gambar tu ke, nak bawah bantai ke, ataupun kita nak buat macam Haji Labu, buat jumpa bomo ke, ikat pusing ke, tu atas kita. Tetapi wanita yang betul-betul yang ni, itu yang menjadi sasaran dia. Baik. Itu pandangan pertama. Kalau kita pegang pandangan yang kedua, kita boleh tengok wanita macam ni, tak salah. Yang salahnya kita merenung dia dan menilai dia dengan penilaian syahwat. Bermakna tengok tak salah. Kalau kita pegang pandangan yang kedua, tengok gambar jadi tak salah. Gambar lagi lah tak salah. Walaupun gambar tu mai dalam keadaan tak tutup aurat penuh. Tak tutup aurat penuh kita tengok. Maka dia atas kita. Sebab kita berpegang, asasnya boleh tengok wanita. Apabila berlebih-lebihan itu, yang tu yang datang larangan dalam agama.
Boleh Abang Syarif? Boleh kan? Okey, saya respon kat sahabat Anas. Adakah melihat wanita ini juga ada kaitan dengan umur dia? Ya. Pada asasnya memang ada kaitan dengan umur. Kebanyakan ulama-ulama kita yang saya sebut, Imam Ibn Katsir sebut tadi, mereka lebih fokus kepada wanita muda berbanding wanita berusia. Wanita muda. Sebab penampilan, dan kemudian saya pun tidak tahu wanita muda ni kita nak letak daripada age berapa sampai ke berapa. Saya tidak tahu. Macam ni. Ni Sri Kandi kita ni semua ni. Muda ke nak kata apa? Cuba tengok. Tengok. Nak kata muda ke tua? Sebab ada orang tua cantik. Ada orang tua cantik, ada orang tua, maafkan saya lah bahasa dia kata pandai jaga badan, penampilan, tak bongkok, tak tua, dia pakai cucuk sana, dia pakai cucuk sini, jadi dia nampak elok. Jadi sememangnya ulama kita kata ada berkaitan dengan umur, dan memang ada kaitan dengan umur, tetapi itu bukan syarat secara muktamad. Tetapi ulama kita semua setuju wanita yang muda itu lebih diberi keutamaan dalam perkara ini. Katalah satu orang tua Pak Amin umur 60. Umur 60. 63 lah saja, ambil umur Nabi 63 supaya habang kat dia dah tua. Umur dia 63. Satu lelaki umur 63. Okey, satu lelaki umur 63. Dia tengok satu wanita berumur 35. Dia kebetulan katalah dia ni duda. Kebetulan katalah dia ni duda. Dia ni geng D. Dia lihat satu wanita umur 30-an. Yang apa? Yang J. Oh, janda lah. Saya tak maulah kata begitu. Saya kata wanita yang wanita yang dah lah, tak janda pun tak apa. Dia umur 30-an. Perempuan ni lah dia umur 30-an, lelaki-lelaki ni umur 63, 64. Bila dia tengok orang duk kata ke dia, orang kata kawan, sahabat ni pun lama dah, kata isteri pun dah tak ada dah 4-5 tahun. Anak-anak pun dah besar-besar. Tak mau kan nak cari orang jaga. Dia daripada duk tasbih yang kayu kokor, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba bila orang kata lagu tu, dia punya dimensi pemikiran macam baru ditolak pergi ke depan. Malikum dia baru hidup. Dia pun macam baru teringat ke tak? Selama ni baju dia rendam sendiri, iron sendiri, masak sendiri. Dia pun baru teringat. 4 tahun dah dia tidur ni, duk peluk bantai peluk je. Dia baru teringat. Kerana ni 2-3 ekor setan ni punya hujatan. Dia baru teringat. Tak lalu dia kan tasbih kokor je. Dia baru teringat. Dia pun kata, dia kata ada ke? Dia kata siapalah mau kat saya. Saya ni dah umur subsidi setahun dah. Kalau ikut umur Nabi saya dah meninggal dah. Tak, bukan. Kita kata tak, masalah mati hidup dengan Tuhan. Ni masalah nak tak? Dia kata ada lah. Dia apa tunjuk gambar. Tunjuk gambar ni jenuh, duk angkat cermata, tengok pula, angkat tengok pula. Dia macam tak apa. Dia macam tak clear. Dia macam tak clear. Jadi dia kata tak apa, mai. Dia suruh perek kat tepi. Dia kata yang tu. Yang tu dia kata, dia pun buat pergi basuh tangan sambil pergi perek. Kan? Baik, sekarang dia 63, wanita itu 35. Dia tengok perempuan tu, katalah dekat perempuan tu ada ciri yang dia nak cari. Dia berkenan. Dia berkenan. Dia kata, apa kira boleh tak? Dia pun start pergi mengurut, cari mana-mana pakai urut. Dia pun duk mamak.
Baik. Umur macam ni kita nak kata tua. Boleh kata tua? Sahabat Anas setuju tua. Lama. Okay. Kita setuju lah. Kita setuju lah. Tetapi maknanya dia tua pada umur, bukan pada dia punya gelora asmara. Maknanya selagi wanita dia ada gelora asmara, laki-laki pun melihat wanita dengan gelora asmara, selagi itulah dia kena tundukkan pandangan dia pada mana-mana wanita. Kecuali dia tengok wanita tu dia umur 60, dia tengok dia kata ya Allah anak pakcik, dia panggil anak pakcik. Dia kata cik mai. Dia pun kata pakcik, yang pakcik tu panggil anak tu lah kami nak kira. Dia kata astaghfirullahalazim, umur setara dengan anak aku, hampa jangan buat gila. Maknanya dia tutup dia punya jiwa asmara. Bukan dia buang, dia tutup, dia buka kepada orang yang umur 50 naik ke atas. Bila sebut satu orang umur 50 naik ke atas, membara asmara dia balik. Bawah 50 dia tak mahu. Maka dia ni bila tengok orang umur 50 ke atas, dia kena tunduk pandangan dia. Jadi orang putih kata apa? Benda ni sangat subjektif. Subjektif ke objektif? Objektif ABC kan? Subjektif. Ya. Jadi satu orang tua, kita ambil perempuan tua. Perempuan tua, saya tak tahu, saya guna bahasa saja tua. Katalah umur dia 67. Boleh panggil tua Makcik Aisyah 67? Boleh tua lah. Habis tak ada warga emas amboi pakcik, perempuan boleh macam kata, lelaki tak boleh. Satu perempuan dia umur 67 ni Pak Hamid, umur kampung-kampung ni macam mana biasanya dia? Dah start pakai bedak sejuk. Dia dah itu saya tidak tahulah ciri-ciri khas dia. Saya tidur pun dengan serban, saya tak tahu. Pelan sikit live ni. Baik. Tiba-tiba dengan takdir ilahi, dia nak main kelas lagu ni. Main kelas. Dia ada tengok satu kawan mengaji, buka kitab, balik sengah, sopan santun. Kalau jatuh apa-apa angkat, ringan tangan, ringan tulang. Katalah kawan tu sekitar umur 45, 46, 47. Dia 67. Lari banyak mana? 20 tahun. Kira dia umur 67 ni, patut-patut orang kata cucu lah keliling pinggang ni. Katalah dia ni juga single mother. Ibu single lah. Dia ibu single senang. Ibu single ni dengar sedap sikit. Kita kena angkat martabat wanita. Baik. Dia tengok lelaki-lelaki ni, daripada dia suka akhlak, tiba-tiba dia main. Percentuman molekul dan elektron. Dia suka. Dan terbayang dia kalaulah lelaki-lelaki macam ni boleh bimbing dia. Dia bukan mau apa. Dia nak ada mahram dia pergi mengaji. Dia nak pergi umrah. Dia nak pergi sana. Dia pergi seorang-seorang, dia rasa alone. Lonely. Dia rasa lonely. Tiba-tiba hati dia terbuka. Dia tengok semua orang. Dia tak ada apa-apa. Dia tengok ustaz pun, dia panggil ustaz, dia panggil Al-Fadil. Kalau ustaz pergi dekat pun, dia jalan dua tapak bergerak ke atas. Dia kata, ustaz, hadis mahram baru baca. Dengan ustaz dia buat lagu tu. Tapi dengan orang ni, dia bila kawan tu terlalu tepi dia tak bergenjak tapak kaki dia. Dia suka kawan tu. Angin panas kawan tu. Baik. Kalau kita kata 67 tu tua, dia sudah berkenan kat orang ni. Jiwa-jiwa asmara bergelora. Dia nak hidup dengan orang ni. Dia sayang dengan orang ni. Artinya memanglah umur dia tua, tetapi jiwa dia itu masih hidup. Maka dia juga kena menundukkan pandangan dia.
Jadi kadang-kadang umur itu juga diambil kira, tetapi kadang-kadang dalam umur itu juga ada perkara lain kita kena tengok. Tapi kalau memang kakek-kakek, Agus tak ada, kakek-kakek memang okey-okey, memang umur 85, 95, tetapi Malaysia juga mencatatkan ada orang 80 kahwin 25. Nak kata apa? Nak kata apa? Jodoh. Kenapa? Kalau dia jadi jodoh. Tapi artinya masih ada lagi lah. Ada lagi. Silakanlah. Kecuali orang tu kahwin kerana harta, kerana apa, itu lain bab. Jadi selagi ada dalam diri kita unik-unik insan, kita punya nafas insan, maka selama itulah kita disuruh menghormati, menundukkan pandangan kita, jangan menilai manusia lebih daripada itu. Kita kata dia orang tua, saya macam mana dengan dia pun tak apa, dah di pihak kita dia tua, di pihak dia. Jadi pasal itu menghormati itu adalah penting. Jadi pasal itu ulama kita bincang, bila mai umur tua, boleh tak wanita menampakkan sebahagian daripada perhiasan diri dia? Seperti kita kalau orang Melayu kan, duduk di rumah pakai baju kedah, pakai anak telkung, tak pakai tudung yang penuh ni, letak anak kepala tu satu, lepas tu ambil kain tudung kelumbung macam tu saja, selepang tebal keluar rumah. Dah umur pergi 70 naik ke atas, boleh tak lagu tu? Ya, ulama fiqh kita masih berbincang. Pada hukum asalnya boleh, tetapi kemudian dia menjadi kes-kes yang patut dilihat pula. Dia 75, dia guru Quran. Biasanya guru Quran ni muka ni bersih. Dia bukan cantik, muka dia tu bersih. Dah 70-an, tiba-tiba ada satu orang anak murid main belajar Quran dengan dia. Itulah, dia asaskan percintaan itu di atas hubul Quran. Lepas tu nak duduk maka itu juga mesti kita perhatikanlah. 60 dengan 60, orang umur 60 kena tunduk pandangan mata bila tengok wanita umur 60. Sebab 60 cara 60 lah. Kenapa Pakcik Bari jegir saya begitu? Ada apa-apa nak dikatakan? Ini pentas terbuka. Boleh kata. Sebab Perdana Menteri pun baru angkat sumpah kan. Dia belum full kabinet lagi. Baik. Boleh saya sambung? Boleh sahabat Anas? Okey, silakan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ikhwan membawa hadis yang pertama untuk kita di bawah tajuk ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على بني آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان apa dia? Saya punya tu warna terpotong. Zinahu walisanu zinahu al-kalamu wal yadu zinaha al-batshu wal rajulu zinaha al-khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu zalika al-farju أو يكذبه متفق عليه هذا اللفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة. Terjemahan dia dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bagi anak Adam manusia telah ditentukan bahagian zina yang mana dia pasti mengerjakannya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah berjalan, zina serta zina hati adalah bernafsu dan berangan-angan. Yang semua itu dibuktikan atau tidak dibuktikan oleh kemaluannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari
dan Muslim. Lafaz ini lafaz Imam Muslim, Bukhari juga dikatakan riwayat secara ringkas. Baik ikhwan, dalam hadis ni Nabi kata kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina. Nabi kata apa? Tuhan telah pun menulis suatu takdir. Takdir apa? Bahawa anak Adam akan diuji dengan zina. Dalam banyak-banyak siri ujian Tuhan di atas muka bumi ni, Tuhan telah menulis, mentakdirkan bahagian yang akan kena uji pada anak Adam adalah bahagian zina. Zina yang kita faham ni apa dia? Zina yang sampai kena hukuman hudud itu, iaitu zina kemaluan. Yang tu ada hukuman dia. Yang tu hakikat zina. Dan yang tu kita tak boleh sebut. Melainkan orang yang buat tu mengaku diri dia, membuktikan dia terlibat, ataupun dengan saksi yang agama nak. Kita sekadar tengok mereka keluar pada bilik hotel ke apa ke, kita hanya habis tinggi boleh kata berdua-duaan dan berkhaluat. Zina tak boleh pakai. Kalau kita pakai, kita tak ada bukti, maka 80 rotan kena pada kita dan kita disabitkan tidak boleh bagi kesaksian. Maka kita katalah benda lain. Mereka khaluat lah, mereka berdua. Pasal itu diguna perkataan khaluat. Sebab bermakna kata mereka bukan mahram, tapi bersunyi-sunyian di tempat yang sepi. Kata lagu tu sudahlah. Lepas tu nak buat hukuman apa, buatlah jentik telinga ke, ketuk tampi ke, suruh merangkak mata ustazah tu kena ke. Pandai-pandai lah. Ini dunia hari ni, ustazah pun kena merangkak. Dunia hari ni. Baik ikhwan. Tetapi hadis ni pertama sekali dalam hadis ni nak bagi tahu kata ada bahagian ujian kepada anak Adam daripada zina, mudrikun zalika la mahala. Artinya dia pasti nanti kena ujian ni, dia tak dapat lari. Maka Nabi start bagi tahu. Nabi kata apa dia? Pandangan dia akan kena dengan melihat. Antum bayangkan dalam hadis Muslim, Abi Hurairah, Nabi kata apa? 2 golongan tak masuk syurga di akhir zaman. Bukan kata tak masuk syurga, Nabi kata bau syurga pun tak. Siapa dia? Pertama Nabi kata, ini orang yang membawa di tangan dia pemukul seperti mana ekor lembu. Dia pukul manusia ikut suka dia. Dia buat zalim ke orang. Orang tak dengar kata dia, dia pukul, dia azab, dia dera. Nabi kata mereka ni bukan kata masuk syurga. Bau syurga pun yang dapat dibau pada jarak tertentu tak bau. Orang yang buat zalim. Yang kedua siapa dia? Nabi kata nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'adhnibatil bukhtil ma'ilah. Nabi kata wanita berpakaian tetapi telanjang. Jalannya dilenggang-lenggang. Di atas kepala dia tarik rambut dia naik seperti mana bonggol unta, bonjol unta tu. Nabi kata tak masuk syurga, bahkan bau syurga pun tak lepas. Di akhir zaman, ulama-ulama kata ini daripada min fi'lin nisa'il kafirin. Daripada PL perangai wanita-wanita kafir di akhir zaman sebelum kiamat esok. Akan ada orang berpakaian berjalan tapi telanjang. Jalan dia menarik laki-laki untuk menyerang dia. Kalaulah mata terlihat lagu tu, dan kita pula dalam usaha duk develop kita punya iman, takkanlah tak terpandang. Pakcik pernah naik kapal terbang? Pernah naik. Pakcik Din? Pernah naik. Pak Amir? Pernah. Tapi kalau naik kapal haji tak jumpa lah. Kalau kita naik kapal, Pak Amir pasal naik kapal terbang dengan saya kan? Pakcik Hanifah pasal naik dengan saya. Kita naik kapal terbang. Sahabat Anas, kita naik kapal terbang. Ni, yang main layan kita ni panggil apa? Saya pun lupa nama dia. Pramugari. Apa? Steve apa? Itulah. Dia main dengan skirt dia, dengan baju ketat dia. Dia main pula, dia tanya kita nak makan apa. Kalau kita naik Firefly, dia bagi kita makan ayam soya, minum ayam soya, orange, ayam apple. Sama ada kita nak peanut ke, kita nak kek ke, kita nak karipak. Karipak pun ada, Aman.
Pilih kita nak yang mana. Jadi dia masa kita pun tengok dia, kita buat lena, kita warak buat lena. Dia panggil, "Sir, your drink sir, soya or orange." Kita boleh nak tengok soya tu, tak tengok muka dia. Dia senyum, muka ada senyum. Mana mungkin hang tak tengok? Riyadhus Salihin masa tu ada di atas. bukan hang kiri dia ada atas. Lebih tertengok. Maka kena. Nabi kata pasti kena. Dalam percakapan, bolehkah kita cakap dengan orang mata kita keleng? Ha? Kalau juling icik lain baklah pakcik kan. Kita kata dia tengok siapa. Kalau dia juling ni tidak juling. Dia mai tanya kita nak kan, kalau kita naik Asia dia ditolak dia punya tu kan, nak beli apa. Kita pula pakcik masa daripada jalan naik kapal terbang tak ada harga, masa dia tolak tu teringat nak makan Milo. Dah bukan kita ni gatai, dia memang takdir macam tu. So nak makan Milo, tekak ni tak mahu ayat lain nak Milo. So dia bancuh, dia pun bancuh depan kita. Nak bayar duit. Tak tahulah, mungkin kalau ada orang boleh buat, tak apalah, buka pelantang, dia bagi pelantang lah. Tempat kita tak barang tu, buka pelantang tu, kita tak tengok apa, kita tak puih tak tengok muka dia. Oh, mungkinlah, saya ingat mungkinlah, tapi Al-Fadhil tak sampai tahap tu lagi lah. Kita human being, maafkan saya, kita human being. Kita bila orang senyum, kita senyum balik, kan? Kita tengok dia, kita nak turun, dia kata thank you sir, see you again. Takkan kita nak buat muka cuap, tak mau tengok dah muka hang. Orang babai kat kita pakcik. Kita pun dengan beg nak luruh pun tepi pun pergi juga babai balik. Kita kan peramah. Jadi kita nanti kena, kita pergi bank, kita pergi semua, dan kita tak boleh kawal pakaian orang. Maka Nabi kata kamu akan diuji dengan mata, dan Nabi kata zina pada mata itu dengan melihat. Bukan Nabi maksudkan zina seperti mana orang nak kena 80 rotan. Nabi kata ujian bahagian yang menarik kamu. Kalau kamu tak jaga diri kamu pada pandangan itu, telah dia start awal-awal lagi dah. Maka lepas tu Nabi kata kedua mata melihat, kedua telinga mendengar. Kadang-kadang kita pun tak tahu pasal apa. Tuhan uji kita pakcik. Kadang-kadang kita dengar suara dia sembang, kita duduk tak senang. Bukan dia menyanyi, dia sembang. Dia sembang suku-suku dia tu, kita kata sedapnya suara kawan ni. Mai kita tengok, kita kata taklah segak tu orang mana awak suara sedap sangat. Seperti siapa pakcik? Seperti Siti apa? Yang bukan Siti Salwa. Yang dia hitam tu, lepas tu burung mencapai dia jadi putih balik. Dayang Senandung. Dayang Senanda. Intan terpilih. Yang mana betul, nampak macam ada khilaf antara Abu Hanifah dan Imam Malik. Intan terpilih. Intan terpilih yang burung tagak tu ni. Kan dia baca Quran kan? Itu Dayang Senandung. Itu Dayang Senandung. Maafkan saya. Banyak salah malam ni. Dia baca Quran kan Ahmad Mahmud lah. Kan dia Ahmad Mahmud saya rasa. Yang tu Latifah Umar ke Sa'diah? Latifah Umar. Dia. Dia mula-mula Kan dia baca Sarimah. Sarimah. Dia hitam. Lepas tu dia baca Quran. Lepas tu anak raja tak silap saya. Dia dengar. Dia tak tengok muka orang kan. Sarimah. Nama gambar Dayang Intan terpilih. Dayang Senandung. Saya lama cik. Dia sejak dia baca hadis-hadis ni kan. Lepas dia beranak dia putih. Tak, dia kena angkat dengan burung. Burung angkat tapi dia beranak tu. Dia pakai dia punya sumpah tu begini. Ni betul-betul apa ni? Ada dua cerita. Yang kena angkat dengan lang ni yang mana? Yang
Bukan terpilih. Itu saat ni, itu saat dia. Tu saat dia. Ah. Yang baca Quran ni, Itu Sarimah. yang tu Sarimah. Jadi dia Senandung ni tak putih-putih dah. Itu dan Setia. Oh ya. Saya jam. Gila. Tapi boleh kita buat satu daurah kita bahas. Pasal dia berkaitan dengan baca Quran. Yang saya nak keknya suara tu. Kan dia terdengar suara, tapi dia tak tengok muka, sedap Allah tu baca Quran. Jadi kadang-kadang ada juga di situ. Nabi kata al-lisan, lisan ni juga ada zina. Pasal tu ulama kita kata apa? Fakalamun fasalamun fakalamun faliqaun. Lisan tu dia ada peranan dalam syair disebutkan. Satu orang ni daripada melihat fasalamun fakalamun faliqaun. Dia mula bagi salam, dia mula cakap, baru berjumpa. Jadi pada kalam itu ada boleh mendekatkan kita. Dan Nabi kata tangan, zina keduanya dengan berjalan dengan menyentuh, dan kaki dengan melangkah ke sana. Dan Nabi kata hati, dengan hati itu bercita-cita ke arah nak menterjemahkan zina hakiki ataupun tidak. Nabi kata bergantunglah pada farash, membenarkan ataupun mendustakan. Maka Nabi kata ada bahagian semua kita ini diuji dengan perkara ini. Maka ikhwan, apa kita kena buat? Kita istighfarlah banyak-banyak ke Tuhan. Maka dia akan meleburkan kita punya kesalahan. Al-Imam Nawawi ikhwan membawa kepada kita hadis yang kedua, iaitu hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri dalam bab ini untuk menyokong tajuk dia, untuk menyokong tajuk dia di atas. Hadis ni nak nampak pun panjang. Saya ingat kita sambung lah kan. Hadis ni panjang. Sebab hadis ni ada sedikit bahagian yang dibahas oleh para ulama kita. Jadi ikhwan, kita tidaklah ambil hadis ni untuk menyatakan sampai kita hidup ni sampai tak boleh bergerak langsung, melihat ada zina. Tidak. Hadis ni bukan masuk ke situ. Hadis ni sekadar bagi tahu kepada kita ujian bahagian kita. So, kita boleh melihat wanita boleh melihat lelaki. Al-Ghazali kata tadi, jagalah pandangan tu, jagalah kehormatan masing-masing, bergaul, boleh bersembang. Nanti kalau kita tak faham dengan betul, kita akan stop muamalat. Kita akan stop. Di sekolah-sekolah perlu cikgu, kita perlu guru Quran. Dulu ada ulama tabi'in nama dia Muhammad bin Sirin. Dia berguru dengan sahabat Nabi yang wanita yang bernama Ummi Atiyah. Ini laki-laki berguru dengan sahabat yang perempuan, dan tidak ada hal. Setelah Nabi wafat, semua sahabat datang bertanya hukum pada Aisyah radhiyallahu anha pun tidak ada masalah. Maka kita baca hadis kan, satu pagi Aisyah pernah keluar pergi sembahyang subuh, masa dia balik dia pernah kena ganggu. Pada masa tu tak cerah lagi kan, dia jalan nak balik dia diganggu. Aisyah kata kalau Nabi ada mesti dia tak bagi aku keluar. Pasal apa? Pasal budak-budak membesar ni dah jadi jadi itulah yang dilarangnya. Bukanlah hakikat wanita keluar ke apakah. Tidak begitu. Maka agama ni memberi kepada manusia kebebasan dan hak untuk hidup, dengan agama menentukan batas dan sempadan. InsyaAllah lepas ni kita sambung hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Saya tengok dia pada usia dia nanti boleh balik ke Apa ini mula? Lepas tak dah.